قال الله تعالى في الكتاب العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Maksud daripada firman Allah Ta'ala adalah pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu merupakan contoh ikutan yang paling terbaik bagi kamu, bagi sesiapa yang mengharapkan Allah dan negeri akhirat dan mengingati akan Allah dengan sebanyak-banyaknya. Sadaqallahul azim. Maksud ayat 21 suratul Ahzab. Muslimin dan muslimat, sidang hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah wa syukrillah. Malam ini kita menyambung lagi bacaan kitab Fiqhus Sirah, muka surat 229, di mana kita sedang melihat akan kejayaan dakwah yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di Makkatul Mukarramah, dan bagaimana apa yang dinyatakan oleh Allah di dalam Al-Quran, bahawa kebenaran itu tidak ada siapa yang boleh menyanggahnya, memungkinkan orang-orang kafir Quraisy merasa runsing dan ketakutan kerana melihat setiap hari dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapat sambutan yang baik. Walaupun jumlah yang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bukanlah suatu jumlah yang besar di saat itu. Bahkan telah kita sebut untuk tempoh 13 tahun dakwah itu disebarkan di Mekah. Saat terjadinya hijrah ke Madinatul Munawwarah, jumlah keseluruhan orang-orang yang beriman pada masa itu hanyalah 160 orang saja. Marhalah yang sedang kita baca ini ialah pada tahun-tahun sekitar 7 ataupun 8, tahun ke-8 dakwah tu mulai bangun secara terbuka. Kerana di Mekah ada masa itu dakwah berjalan 13 tahun. Jadi secara sir 3 tahun lebih. Kemudian secara terbuka bermula di Bukit Safa dan Marwah itu. Di Bukit Safa itu sudah secara terbuka. Mereka sudah tidak mempan dengan hujjah. Ada-ada aja dalam tempoh sebulan seorang dua yang ikut. Walaupun yang ikut ini adalah dari kalangan mustadha'afin, yakni orang-orang yang lemah, orang-orang yang berpengaruh, ketua-ketua kaum yang kaya raya, businessman, business minded, mereka tak ikut di peringkat awal. Karena mereka tidak nampak keuntungan dunia sekiranya mereka bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umumnya mereka adalah the man behind the screen. Orang-orang yang di belakang tabir, yang support duit, harta untuk upah. Orang-orang bersedia diupah bagi menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka usaha macam-macam tapi gagal. Akhirnya mereka mengambil keputusan
mengadakan mesyuarat dengan memanggil semua ketua-ketua dan tokoh-tokoh pimpinan di kota Mekah. Mesyuarat itulah dinamakan mesyuarat yang dibuat di Darun Nadwa. Dan inilah yang kita akan sambung pada malam ini, apa yang berlaku dalam mesyuarat yang berkenaan. Saya menyambung muka surat 229. Tajuk yang seterusnya, perdebatan parlimen. Dia pun ada parlimen dia juga. Perdebatan parlimen dan keputusan nekat untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah semuanya berkumpul, maka bermulalah agenda mengemukakan cadangan dan penyelesaian. Perdebatan itu memakan masa yang agak lama. Berkata Abul Aswad, biar kita usir dia keluar dari tempat ini dan kita buang dia dari negeri kita. Selepas itu biarlah ke mana pun dia hendak pergi, kita tidak ambil peduli lagi. Dengan itu kita telah menyelesaikan hal kita dan keadaan masyarakat kita seperti sedia kala. Jawab orang tua dari Najat itu, demi Allah, ini bukan cadangan yang baik. Tidakkah kamu semua melihat bagaimana indahnya dia, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berbicara, tutur katanya yang manis dan keupayaannya mempengaruhi hati manusia dengan ajaran yang dibawanya. Demi Allah, jika kamu lakukan tindakan itu, kamu tidak akan selamat kalau dia pergi ke mana-mana kawasan Arab yang lain, kemudian dibawanya mereka kepada kamu, setelah orang-orang Arab mengikutnya, dan akhirnya dia akan pijak kamu di bumi kamu sendiri. Kemudian dia akan buat apa sahaja kepada kamu. Cubalah berikan cadangan yang lain. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, dalam kuliah kita yang lepas, sebaik saja lebih kurang 7 orang pimpinan-pimpinan terkanan daripada Arab Quraisy masuk dan mula berhimpun. Tiba-tiba masuk orang ke-8, seorang tua, dan nampak wajah dia tu warak, dengan tasbih dia, dengan tongkatnya. Dia punya PR tu memang lembut, dengan senyum dia. La adri, tidak ada siapa yang mengenali dia. Lalu bila dia tanya, Min, kamu dari mana? Dia menyebut, ana min Najad, saya daripada Najat, yang telah kita sebut hari ini Najat tu dinamakan Riyadh. Riyadh itu nama lama Najat. Bagaimana dia menyatakan dia datang dari sana? Jauh. Hari ini kalau naik kapal terbang dari Jeddah atau Madinah pergi ke Riyadh, lebih kurang 1 jam lebih ke 2 jam juga. Jaraknya 1000 kilometer. Jauh Riyadh ni. Cuacanya ekstrim. Kalau musim sejuk di Riyadh, kita pegang air mineral, buka, kita tuang, letak, tutup, kita minum ni, yang ni beku dah.
Tu dia punya sejuk. Riyadh ini memang ekstrim. Orang-orangnya pun ekstrim. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah ada di Najd melainkan pembunuhan dan huru-hara, Rasulullah sebut. Dan memang banyak berlaku. Dia jadinya dia datang dari sana, dia kata. Dengar ke dari jauh ni, hormatlah orang tua. Tanya datang apa tujuan? Saya dapat khabar, kata tuan-tuan nak mesyuarat. Yalah, saya ni jenis orang tua ni, saya dua pengalaman. Ada juga berlawan-berlawan dengan dakwah ni. Kalau boleh kita kongsi bersama pandangan, sharing togetherness, ya. Manalah tahu, kalau tuan-tuan izin saya masuk, kalau tidak saya balik. Takkan nak suruh dia balik dengan jarak yang begitu jauh. Sebenarnya dia adalah iblis yang merupakan dirinya seperti seorang alim ketika itu. Dan zaman tu nak jadi mudah ambil tempat, berwatak aja seperti ahli sihir, selesai. Itu kata guru kami. Antum datang bentuk ahli sihir dengan tongkat, bawa tasbih pelik, gantung sikit banyak-banyak ke apa kayu, akar kayu, habis dia. Macam tu je. Jadi iblis lebih tahu tipu daya ni. Umur dia panjang, profession dia menipu daya, lagi mudah. Maka dia pun masuk dan duduk dalam mesyuarat. Dia mendengar je dulu. Maka datang cadangan yang pertama. Dia seorang bangun, Abul Aswad nama dia. Kalau kira Abul Aswad ni maksud bapa yang hitam. Tak tahulah mengapa digelar dia Abul Aswad. Biasanya kalau kalimah abu tu ada, bermakna itu kunyah bagi dia. Ya, maka dia ada anak nama Aswad gitu. Jadi dipanggil dia Abul Aswad. Dia bagi cadangan senang je, dia kata. Kita halau Nabi Muhammad ni, halaulah ke mana-mana, keluar daripada Mekah. Kita hantarlah pergi ke lembah mana ke yang ada puak-puak kabilah. Dia dari kalangan suku Sakat kaum yang lain. Kalau bahasa ini boleh jadi kita hantar ke Kuwait ke, pergi hantarlah kepada United Arab Emirates ke, tolak dia masuk ke Yaman, ikut asal jangan dia di Mekah keliling kita sudah. Kalau kita dah boleh keluarkan dia ke sana, tengah-tengah padang pasir no, duduklah dengan mana-mana kabilah Badui, settle. Tak ada masalah apa dah. Dia masalah pasal dakwah tu. Kalau dia dah tak adalah dakwah. Selesai, kita pun aman damai di Mekah. Mencelah orang tua tadi. Dia kata, tuan, fikir panjang sikit tuan. Yang kita cadang macam cadangan tuan ni, nak dia asing, dia keluar, tinggalkan di tempat lain, kampung lain, negeri lain. Tuan bukan tak tahu lidah dia macam mana. Tuan fikir ke cadangan ni? Dia jangan dia buka mulut aja habis orang ikut semua. Janji penyakit tuan. Kita buang dia pergi ke Qatar misalnya. Tuan ingat dia diam duduk sana. Orang tengok muka dia je jatuh hati dah. Orang melihat akhlak dia je orang cinta kasih dah. Dia pun start syarah. Lepas tu keluar wahyu pun turun lagi, qala Allah, qala Allah. Lalu dia himpunkan pengikut-pengikut dia. Apa kata? Kalau dia dapat himpun pengikut-pengikut dia tu lebih ramai daripada jumlah kita di Mekah ni, macam. Lepas tu dia datang dengan tentera dia yang lebih besar daripada tentera kita. Dia datang dengan senjata dia yang lebih banyak daripada senjata kita. Dia datang dengan orang-orang dia yang lebih berani mati daripada kita yang penakut ni. Dia tahu dia pun penakut juga. Tuan-tuan fikir panjang, jangan cepat terima cadangan ni. Saya dah tengok bahaya ni, kata dia. Iblis. Dia pandai dia menilai. Bahaya, jangan dibuat cadangan ini.
Dan harus diingat, bila kata kita buang dia, buang daerah lah istilah hari ini, out of district, kita buang dia ke satu daerah, habis ya pengikut-pengikut dia, sahabat-sahabat dia yang berani mati ni, tuan-tuan ingat duk senyap kat Mekah ni, dia akan ikut. Ingat dia seorang dia akan sampai sana. Lepas 2 hari sampailah pengikut dia ke situ pula. Sudah kita nanti. Diorang akan bekerja, diorang akan berdakwah. Kamu sendiri tengok betapa bentuk penyiksaan yang dah dibuat di Mekah. Sampai tahap ada yang dah kita bunuh, tapi tak mampu kita menghalang mereka. Lepas tu kamu nak lepaskan dia seorang-seorang, lepas dari pemerhatian dan pandangan kita. Lepas tu pengikut dia, sahabat-sahabat dia berani mati, dia ikut dia. Kita buat sesenang kat sini, dia buat apa kat sana tahu? Masak kita, jangan buat tuan-tuan, tuan-tuan. Saya cadang tolak cadangan ni, bahaya. Dia pandai bersyarah, dia pandai bercakap, dan dia bawa kalamullah, bukan kalam makhluk. Ada je orang akan ikut dia, jangan cik penyakit, tuan-tuan. Jadi pandangan saya lah, cara tua saya ni, katanya setan, ya? Elok tu saya diambil lah pandangan ni, jangan dibuang daerah dia, bahaya. Maka